COVID-19, jangan simpan, teruskan berbelanja. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saya Nazar Ajibra. Hari ini hari ke-16 Perintah Kawalan Pergerakan, Khamis 2 hari bulan 4 2020. Jam sekarang adalah 11 minit pagi. Tuan-tuan, semalam kita telah berbincang bagaimana kita rakyat terbawah boleh menyumbang untuk merangsang ekonomi. Kata kunci yang kita bincang semalam adalah perkataan infak, berbelanja. Kita rakyat terbawah boleh menyumbang kepada terangsangnya ekonomi dengan cara kita terus berbelanja dan berbelanja. Semalam saya menyebut bahawa kita jangan terlalu berjimat, beli barang-barang kita macam biasa, terutama sekali barang makanan, barang dapur kita. Saya sebut semalam, beli juga barang-barang kemahuan serba sedikit, macam kita beli kopok lekor, kita beli buah mangga, buah jambu, beli KFC kadang-kadang. Kita langgan perkhidmatan macam food delivery, online grocery, online tuition. Kita perlu mengembangkan ekonomi. Itulah benda yang penting saya sebut semalam. Bila saya sebut begitu, ada yang raise up question, ada yang tanya, Nazar, kalau kita buat macam tu, apa confirmation bahawa kita akan terima semula input baiknya di masa hadapan? Bagi saya, apa-apa ayat yang saya baca semalam sudah membuktikan, telah memberi assurance bahawa setiap RM1 yang kita bayar akan dapat balik dalam bentuk-bentuk yang lain di masa hadapan. Kita rekod balik kenapa saya cakap gitu. Semalam kita baca daripada Al-Baqarah 261, Allah berfirman, Masalul lazi yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menginfakkan harta, yang berbelanjakan harta mereka di jalan Allah, kamasalil habbatin anbatat sab'ana sanabil. Mereka ni macam orang yang tanam biji benih, setiap biji benih tu tumbuh 7 tangkai. Fi kullin sunbulatin mi'atan habbah. Dan di setiap tangkai tersebut ada pula 100 biji benih baru. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah menggandakan, berlipat kali ganda kepada siapa yang dia nak. Wallahu wasi' alim. Allah ni maha luas, Allah ni maha tahu. Itu yang kita bincang semalam. Kesimpulannya, kita sedar dan kita yakin, sangat-sangat yakin bahawa setiap RM1 yang kita belanjakan untuk merangsang ekonomi, kebaikannya akan menimpa kita balik dalam masa hadapan. Kita akan dapat balik RM1 yang kita tanam, akan dapat balik 700 paling minima, bahkan infinity, berdasarkan yang kita explain semalam. Dan bagi saya, ayat tu sudah lebih daripada cukup pun untuk kita menenangkan diri, untuk kita terus berbelanja. Cuma ada orang kata, Nazar, aku boleh tak kalau aku nak simpan juga? Aku nak juga simpan, aku nak juga sangat berjimat. Sebab kita tak tahu masa depan, kan? Okey, kalaulah positive assurance macam semalam, macam semalam Allah memberi jaminan secara positif. Kalaulah positive assurance macam tu kita macam tak boleh terima dan masih tak tenang juga, maka hari ni jom kita tadabbur isu-isu yang isu yang sama, cuma kali ni kita fokus kepada larangan untuk menyimpan. Hari ni kita akan fokus 3 surah, iaitu surah Al-Ma'arij, surah Al-Humazah, surah Al-Lail, dan juga beberapa petikan hadis dan juga surah-surah yang lain. Tuan-tuan, semalam juga saya ada quote satu lagi ayat, yang mana dalam surah Al-Baqarah 219 Allah berkata, Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka tanya engkau Muhammad, mereka nak infak apa? Qul, jawab, afwa, al-afwa, belanjalah semua yang berlebihan tersebut. Sekarang tuan-tuan, tanya diri sendiri, arahannya berbelanja afwa, berbelanja yang lebih-lebih. Bila Allah memerintahkan agar kita berbelanja semua lebihan harta kita, terutama sekali di waktu konflik, di waktu gawat macam ni, tanyalah diri sendiri, adakah arahan tersebut berbunyi wajib ataupun sunat? Tidakkah tuan-tuan merasakan bahawa arahan tersebut berbunyi wajib? Kerana Allah berkata, belanjakan semua afwa, semua yang berlebihan dari harta kamu, supaya ekonomi berkembang. Kalau tuan-tuan masih lagi macam tak boleh nak terima ayat tersebut menyuruh tuan-tuan berbelanja, masih lagi ingin untuk menyimpan, maka jom kita semak apa yang Allah sebut dalam surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij, temanya adalah tebusan daripada neraka. Bagaimana kita menembus diri kita daripada masuk neraka. Satu ayat bermula dengan ayat 15. Jom kita semak. Ayat 15 ke atas, Allah sebut, Innaha lazanazza'atin lisyawa. Sesungguhnya ia adalah ayat ni merujuk kepada neraka. Sesungguhnya ia laza, menjulang-julang, nazza'at lisyawa, menyiat-niat kulit kepala. Dia akan siat kulit kepala. Tad'uman, neraka yang menjulang, yang siat kulit kepala ni akan memanggil. Dia panggil siapa?
man adbar wa tawalla, siapa yang membelakangi dan siapa yang berpaling, wa jama'a fa'a'a, dan orang yang kumpul hanya untuk simpan. Saya rasa walaupun macam seolah-olah ada fill in the blank kat situ, saya sangat yakin ramai orang akan faham bahawa tad'u man adbar wa tawalla wa jama'a fa'a'a, neraka akan memanggil siapa-siapa yang membelakangi dan berpaling, yang kumpul hanya untuk simpan. Ayat ni sebenarnya bercakap tentang perangai manusia yang mengumpul harta hanya untuk simpan. Mereka membelakangi untuk berbelanja, mereka berpaling untuk berbelanja, untuk infak. Semalam saya sudah sebut, infak adalah menggunakan harta kita untuk kelangsungan orang lain. Sama ada dengan cara sedekah, dengan cara membeli belah, dengan cara memberi hadiah, dengan cara apa sahajalah yang saya bincang semalam. Tapi yang pentingnya, di dalam ayat ni Allah kata, neraka memanggil untuk disiat kulit kepala orang-orang macam ni. Siapa? Orang yang membelakangi untuk berbelanja, orang yang berpaling untuk berbelanja, orang yang kumpul harta dan dia hanya kumpul untuk simpan. Jadi tidakkah tuan-tuan mendengar ayat ini seperti Allah melarang, bahkan sangat melarang untuk menyimpan harta? Secara berterus terangnya, ya, memang Tuhan membencinya. Terutama sekali apabila dalam harta kita tersebut ada bahagian orang lain, yang mana orang lain memerlukan harta kita untuk ekonomi mereka bergerak dan berkembang. Tuan-tuan, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ada membawa riwayat daripada Hasan Al-Basri. Ibnu Katsir rekodkan apa yang Hasan Al-Basri komen terhadap ayat kita baca tadi. Berkenaan dengan ayat tadi yang mereka memanggil tersebut, Hasan Al-Basri kata, ya Ibnu Adam, wahai anak Adam, sami'ta, kalian telah pun dengar ayat tadi, wa'aidallah summa aw'aitad dunya, kalian telah dengar ancaman daripada Allah tadi, kenapa kalian masih lagi menyimpan harta dunia? Hasan Al-Basri mengulangi amaran Allah Ta'ala tadi, dan Hasan Al-Basri bertanya, korang tak faham lagi ke kenapa masih menyimpan lagi ni? Spend lah harta yang korang cari tersebut. Spend lah. Tuan-tuan, sambungan untuk surah Al-Ma'arij tadi, bila Allah kata mereka ni hanya kumpul harta dan simpan, Allah berkata kemudiannya, ayat 19, 20, 21, Allah berkata, innal insana khuliqa halu'a. Allah cipta manusia ni, dia ada sifat gelisah. Halu'a, gelisah. Iza masahu syar jazu'a. Bila dia ditimpa buruk, dia hidup tak tenang. Macam sekarang tuan-tuan, kita dalam PKP, kita punya sumber ekonomi kita sedikit terganggu, sedikit-sikit sekarang. Maka ini di waktu kita ditimpa syar, ditimpa buruk. Ramai orang manusia ni apabila ditimpa buruk, jazu'a, dia hidup tak tenang. Wa iza masahul khair manu'a. Orang yang sama bila ditimpa baik, hartanya banyak pula, manu'a, dia kedekut. Ini penting tuan-tuan. Adakah kita dalam PKP ni dalam keadaan yang buruk ataupun baik? Ketahuilah, PKP ni secara umumnya buruk untuk semua orang. Tapi dia sangat-sangat buruk untuk B20, orang-orang yang income mereka sangat rendah. Ia buruk untuk orang-orang yang meniaga IKS, industri kecil dan sederhana, SME, Small Medium Entrepreneur. Mereka ni, bagi orang-orang macam ni, PKP sangat buruk untuk mereka, sebab ekonomi mereka jatuh teruk. Tapi tuan-tuan, untuk orang-orang yang kategori M40, T20, mereka ni sebenarnya, ya, mereka terjejas, tapi tidaklah sampai PKP ini merosakkan terus struktur ekonomi mereka. Mereka bukan tak ada simpanan selama ni, dan mereka bukanlah terus terputus income. Untuk T20 yang begini, dan juga untuk M40 yang seperti ni, yang M40 yang tak ada macam ni, tak payahlah terasa kan. Tapi untuk M40 yang ada harta untuk dibelanjakan, maka jadi tanggungjawab kita untuk berbelanja. Allah kata bila ditimpa baik, ya, kita, sebahagian daripada kita yang M40 dan T20 ni, meskipun dalam keadaan PKP, kita masih ada simpanan, kita masih lagi ada harta untuk dibelanjakan. Sebahagian tuan-tuan gaji masih dapat meskipun tak pergi kerja sekarang ni. Maka Allah kata, manusia ni bila ditimpa baik yang macam tu, manu'a, kedekut. Tuhan tak suka. Neraka akan memanggil-manggil orang yang begini. Tuan-tuan, tadi Allah sebut fajama'a, fa'a'a, orang yang kumpul harta hanya untuk simpan. Orang yang bila ditimpa baik, dia ada harta sikit, dia kedekut. Tuhan membencinya. Tuhan membencinya. Sekarang saya ingin bertanya, kenapa dalam waktu PKP ini,
Tuan-tuan mungkin terputus sedikit bekalan tuan-tuan, tapi tuan-tuan masih ada harta sekarang. Kenapa tuan-tuan nak menyimpan? Why? Kenapa nak menyimpan? Saya tahu ramai orang akan jawab dia berjimat sekarang, menyimpan sekarang sebab dia tak tahu masa depan nanti dia jadi macam mana. Betul? Kalau kita tak menyimpan, kita tak tahu masa depan kita jadi macam mana. Ketahuilah tuan-tuan, tuan-tuan menyimpan ataupun tidak menyimpan, tuan-tuan tetap tak tahu masa depan jadi macam mana. Tuan-tuan tetap tak tahu. Tapi yang pastinya adalah begini. Kalau tuan-tuan menyimpan, kalau tuan-tuan berbelanja, tuan-tuan merangsang ekonomi. Yang tu kita confirm. Kalau tuan-tuan berbelanja, tuan-tuan merangsang ekonomi. Kalau tuan-tuan simpan, tuan-tuan tidak menyumbang untuk merangsang ekonomi tersebut. Dan Allah akan bertanya, kenapa tuan-tuan tidak merangsang ekonomi tersebut? Kenapa tuan-tuan menyimpan? Adakah tuan-tuan rasa tuan-tuan menyimpan harta tuan-tuan di saat PKP ini akan menyebabkan tuan-tuan bertambah kaya daripada orang lain? Adakah tuan-tuan rasa dengan menyimpan harta ini maka tuan-tuan akan hidup lebih selesa sepanjang PKP ini kalau dia take time selama setahun? Maka tuan-tuan, lihat apa yang Rasulullah bersabda. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, "Lau anna la ibni Adam wadiyan min dhahab." Kalaulah anak Adam ni dia dapat harta satu lembah penuh emas. Kalau satu lembah penuh emas, kalau tuan-tuan menyimpan sampaikan seluruh lembah tu penuh dengan harta tuan-tuan, ahabba an yakuna lahu wadiyan, dia akan berharap agar dia dapat dua lembah. Ini masalah orang menyimpan. Orang menyimpan akan sentiasa merasakan rezeki dia tak cukup, ataupun penyimpanan dia tak cukup. Tuan-tuan, saya bukan larang tuan-tuan menyimpan langsung. Semalam saya telah tegaskan, jangan terlalu berjimat. Maksudnya jimat boleh, cuma jangan terlalu berjimat. Simpan harta boleh, cuma jangan terlalu menyimpan. Bila perlu guna, guna. Bila lihat ada orang memerlukan bantuan kita, maka bantu. Jangan terlalu simpan, jangan makan seorang. Perangai manusia yang tidak mahu membelanja ini sebenarnya dia ingin harta itu hanya berlegar dalam poket dia sahaja. Dengar elok-elok, menyimpan harta tidak membantu kita dan tidak membantu orang lain. Sebaliknya berbelanja harta membantu kita dan membantu orang lain. Di akhir hadis tersebut Nabi berkata, walan yamla'a fa innahu ila turab. Tidak ada apa yang akan memenuhi keinginan dia melainkan tanah sahaja. Tunggu mati sahaja kita akan berhenti menyimpan ni. Anak Adam, kenapa masih simpan? Nak tunggu sampai penuh lembah ke harta kita? Kalau penuh lembah pun kita tak akan cukup. Kita akan terus menyimpan juga nanti. Allah kata jangan spend. Tuan-tuan, harta yang kita guna itu kita telah menikmati harta tersebut. Tapi harta yang kita simpan, minta maaf, langsung tak menikmati harta tersebut. Kenapa tuan-tuan menyimpan? Adakah tuan-tuan rasa masa depan tuan-tuan bergantung kepada harta yang tuan-tuan simpan tersebut? Ramai orang anggap begitu. Ramai orang anggap masa depan dia akan lebih baik dan cerah bergantung kepada apa yang dia simpan sekarang. Betul ke fahaman begitu? Pertama sekali tuan-tuan, kita orang beriman kepada qada dan qadar. Beberapa video lepas saya dah bincang isu beriman kepada qada dan qadar ni. Selaku orang yang beriman kepada qada dan qadar, sangat salah untuk tuan-tuan menganggap bahawa dengan tuan-tuan menyimpan banyak, masa depan tuan-tuan akan lebih terjamin. Sangat salah. Kerana tuan-tuan mengatakan bahawa seolah-olah tuan-tuan memegang masa depan tuan-tuan dengan cara tuan-tuan ada menyimpan harta sekarang. Semak apa Allah sebut dalam surah Al-Humazah. Ayat 2, 3 dan 4. Ayat 2, Allah berkata, Allazi jama'a malan wa'addadah. Orang-orang yang kumpul harta wa'addadah, untuk kira. Tuan-tuan, mengumpul harta satu hal, kedua mengira-ngira harta. Ramai orang yang sekarang ini, terutama waktu PKP, mereka kumpul harta mereka, sikit-sikit buka My Bank to You, sikit-sikit buka My Bank to You. Bukan buka untuk apa? Untuk check berapa lagi baki. Berapa banyak dah aku simpan? Berapa lagi baki? Cukup lagi RM5,000, cukup lagi RM10,000. Tuan-tuan, kalau ada RM5,000, RM6,000, RM10,000 dalam bank sewaktu PKP sekarang, buat apa simpan? Spend lah untuk ekonomi itu bergerak. Spend. Saya tak masukkan kalau tuan-tuan ada RM1,000, kalau tuan-tuan ada RM1,000, tuan-tuan ada RM500, tuan-tuan sangat berjimat, saya faham. Tapi kalau dalam bank tuan-tuan ada RM6,000, RM7,000, RM8,000, RM10,000, RM11,000, berbelas-belas ribu, berpuluh-puluh ribu, buat apa menyimpan lagi? Spend lah macam biasa, ekonomi akan berkembang. Orang-orang yang seperti ini, Allah telah menganugerahkan berpuluh ribu, berbelas ribu kepada mereka dalam bank. Sekaranglah masa untuk keluarkan, dan sekaranglah untuk masa untuk membelanja. Allah kata kenapa simpan lagi? Allazi jama'a mala wa addadah. Orang-orang yang
kumpul harta hanya untuk kira dan kira. Dia tak suka kiraan dia tu kurang daripada harta dia sekarang. Dia suka simpan untuk nilai dia meroket, tapi dia tak suka mengambil daripada harta tersebut untuk digunakan sendiri. Tuhan membencinya. Allah tanya, yahsabu annama lahu akhladah. Dia sangka bahawa harta dia boleh buat dia kekal. Dia sangka bahawa dengan dia menyimpan harta, maka hidup masa depan dia boleh kekal. Dia ingat kata masa depan dia boleh sustain dengan apa yang dia simpan sekarang. Tuhan membencinya. Ayat 4 Allah berkata, kalla. Tak betul. Kalla. Sama sekali tak. Allah ribank. Allah menafikanlah, senang. Saya takut saya silap pronounce. Ribank. Allah Ta'ala tidak bersetuju dengan statement tersebut. Allah Ta'ala tak suka allazi jama'a malan wa adadah. Allah Ta'ala tak suka orang yang kumpul harta hanya untuk kira. Yahsabu annama lahu akhladah. Tuhan tak suka orang yang menganggap harta dia akan menyebabkan dia kekal di masa depan. Dia anggap masa depan dia akan stabil di masa depan dengan harta yang dia simpan. Tuhan tak suka. Di hujung sambungan untuk surah Al-Humazah tersebut, Tuhan mengancam orang-orang ini dengan neraka, dengan hukumah, dengan neraka. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, hadis yang terkenal dan pendek, ma naqasat sadaqah min mal. Tidaklah sedekah mengurangkan harta. Tuan-tuan, semalam saya dah bincang, kita berbelanja sewaktu PKP, sewaktu ekonomi gawat adalah fisabilillah, satu bentuk sedekah kita. Maka Allah berkata, Nabi berkata, mana qasad sadaqah min mal. Sedekah tidak mengurangkan harta. Go ahead, belanjalah. Jangan simpan. Tuhan membenci simpan tersebut. Satu lagi hadis daripada Nabi. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, anfiqi wa la tuhsi. Berbelanja, jangan kamu teragak-agak. Nak belanja, tak mau. Nak beli, tak mau. Nak beli, tak mau. Jangan macam tu, beli terus. Jangan fikir banyak sangat. Fayuhsillah alaika. Berbelanja, jangan teragak-agak. Nanti Allah pun teragak-agak nak beri kepada kamu. Wala tu'i fayu'i Allah alaik. Jangan kamu tahan harta kamu. Nanti Allah pun tahan daripada dia belanja kat atas kamu balik. Tuan-tuan, dalam bank tuan-tuan ada berapa sekarang ni yang tuan-tuan tahan tak mau guna tersebut? Sekarang dengar sini ya. Kalau tuan-tuan ada lebihan RM1,000 dan tuan-tuan simpan, tak mau guna lebihan RM1,000 tersebut, beritahu saya, kenapa Allah perlu beri ekstra lagi 1,000? Kalau tuan-tuan sudah ada 1,000 lebihan dan tuan-tuan simpan tak mau guna, apa perlu untuk Allah beri tambahan lagi 1,000? Tapi tuan-tuan, kalau Tuhan memberi tuan-tuan lebihan 1,000, tuan-tuan berbelanja lebihan 1,000 itu untuk masyarakat, untuk mengembangkan ekonomi, untuk merangsang ekonomi, adalah sebab untuk Allah menambah lagi 1,000 tersebut. Kemudian Allah beri 1,000 tambahan, tuan-tuan sumbang lagi untuk masyarakat, tuan-tuan berbelanja lagi kepada masyarakat, adalah sebab untuk Allah menambah lagi 1,000. Tapi kalau Allah telah bagi 1,000 tuan-tuan simpan, tidak ada sebab untuk Allah memberi tambahan 1,000 yang seterusnya. Tidak ada sebab. Anfiqi wala tuhsi fayuhsi Allah alaik. Belanja, jangan teragak-agak. Allah teragak-agak juga untuk belanja kat atas kamu. Wala tu'i fayu'i Allah alaik. Jangan kamu tahan harta kamu daripada berbelanja, takut Allah tahan pula harta untuk kamu sampai nanti. Tuan-tuan, Allah uji kita, lihat sama ada kita mampu untuk spend harta dia ataupun tidak. Maka tuan-tuan spend lah. Ramai orang-orang di luar sana yang memerlukan harta kita untuk kita belanjakan. Tuan-tuan, jangan risau. Allah akan mudahkan RM1 yang kita tanam, 700 dapat semula. Yang kita bincang semalam. Ataupun hadis ayat Quran pertama yang saya baca hari ini. RM1 yang kita tanam, sebiji benih yang kita tanam, Allah akan kembalikan RM700. 700 biji benih baru. Jangan risau, yakinlah dengan janji Allah tersebut. Sebab tu saya ingin ulang, berbelanja, jangan simpan, jangan simpan. Dalam surah Al-Lail, saya suka ayat ini untuk menenangkan hati kita. Dalam surah Al-Lail Allah berkata, ayat 5, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Siapa-siapa yang memberi dan takwa. Beri apa? Saya rasa tuan-tuan boleh fill in the blank. Beri apa? Siapa-siapa yang memberi harta dia kepada orang lain, yang berbelanja harta dia kepada orang lain. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Dan kemudian dia takwa, buat kerana Allah Ta'ala, buat kerana masyarakat, buat untuk masyarakat. Fisabilillah. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Dan dia membenarkan kebaikan tersebut. Tuan-tuan, berbelanja di saat gawat ini adalah husna, kebaikan. Allah kata, sesiapa yang memahami dan yakin tentang kebaikan yang sedang dia buat,
Fa amma man a'ta wattaqa, siapa yang memberi dan takwa, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan kebaikan yang dia sedang buat tersebut, dia membenarkan ayat-ayat yang saya bacakan semalam, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang memberi jaminan harta itu akan kembali semula, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan dia untuk banyak lagi benda-benda mudah yang lain. Ya tuan-tuan, Allah akan mudahkan harta itu untuk kembali kepada kita. Jangan risau. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Surah yang tuan-tuan panggil sebagai ayat 1000 dinar. Apa yang Allah sebut? Wa man yattaqillah, siapa-siapa yang takwa kepada Allah. Tadi kita sebut kan, sesiapa yang memberi dengan takwa, membenarkan kebaikan yang dia buat dengan takwa, buat fisabilillah. Siapa-siapa yang hari ini dia sanggup untuk berbelanja untuk merangsang ekonomi fisabilillah, maka Allah kata, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar untuk dia keluar. Wa yarzuquhu, dan Allah akan beri rezeki kepada dia min haitsu la yahtasib, daripada jalan-jalan, lubang-lubang yang dia tak sangka-sangka. 700 tersebut akan datang balik. Setiap RM1 yang tuan-tuan guna sekarang, manfaatnya akan datang balik kepada tuan-tuan dari lubang-lubang yang tak disangka-sangka. Kalau tuan-tuan ada lebihan 1000 tuan-tuan simpan, dia tak akan datang balik. Tapi kalau tuan-tuan ada lebihan 1000, tuan-tuan berbelanja, tuan-tuan menyumbang untuk masyarakat, nanti tuan-tuan 1000, 2000, 3000 tu akan datang balik daripada lubang-lubang yang kita tak sangka-sangka. Maka tuan-tuan, mesej malam sangat mudah. Mesej malam adalah apa saja harta yang kita ada, infak, belanjakan, jangan simpan. Mesej hari ini pun sangat mudah. Jangan simpan, jangan simpan. Berbelanja, Tuhan membenci kita menyimpan harta di saat ramai orang lain memerlukan harta kita. Berbelanjalah tuan-tuan, Allah akan mengembalikan lebih baik daripada apa yang kita belanjakan tersebut. Bila saya sebut berbelanja, saya ingin ingatkan di sini, perkataan infak, berbelanja, bukanlah memberi percuma wang itu kepada orang lain. Tidak. Berbelanja, infak, sama ada tuan-tuan membayar zakat, itu infak. Tuan-tuan sedekah, itu infak. Tuan-tuan membayar nafkah kepada anak isteri, menyuap mereka dengan makanan, itu infak. Tuan-tuan membeli belah meskipun tuan-tuan tak perlu membeli tersebut. Tuan-tuan hanya membeli kerana ingin membantu sahabat kita, saudara kita tersebut. Tuan-tuan, itu juga infak. Maka tuan-tuan, saya galakkan tuan-tuan, hari ini, esok, lusa dan seterusnya, sepanjang kita PKP, sepanjang ekonomi gawat ini, teruskan berbelanja agar aliran ekonomi kita berlangsung, agar ringgit kita digunakan, agar setiap orang ada ringgit di dalam poketnya, agar mereka boleh hidup dan mereka boleh membantu menyuap mulut-mulut, perut-perut yang berada di bawah tanggungan mereka. Jangan simpan tuan-tuan. Kita menyimpan, ada saudara kita yang lapar, maka tuan-tuan berbelanjalah. Semoga saudara kita itu boleh mengenyangkan perutnya dan mengenyangkan beberapa perut di bawah tanggungannya. Tuan-tuan, saya ingin menyeru tuan-tuan untuk sama-sama kita teruskan menyumbang meskipun sekadar RM10 semampu mungkin ke tabung bantuan bencana negara, Bank Muamalat. Nombor akaun yang ada dekat description video ini. Tuan-tuan, ayuh kita menyumbang, Allah akan menggantinya semula. Wallahu alam. Kita jumpa di pukul siang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.